Saya nak tanya kat sini, siapa orang yang sedang bersabar sekarang ni, angkat tangan. Angkat, semua angkat. Masya-Allah. Angkat, siapa orang yang sabar kat sini? Subhanallah, alhamdulillah. Kita semua sentiasa diuji oleh Allah. Surah Al-Mulk, betul tak? Surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahul azim. Allah sebut apa? Sesungguhnya dijadikan hidup kamu dan mati kamu adalah sebagai ujian. Ada orang dia rasa sedih sebab tak naik pangkat, dia rasa dia ujian. Dah 10 tahun kerja tak naik pangkat, dia rasa itu ujian. Rupanya naik pangkat lebih besar ujian dia. Ujian sombong, ujian riak, lepas tu tambah hutang dan sebagainya. Ada orang rasa bila cucu tak dapat 1A ujian. Rupanya cucu hajah tu bila dapat 1A lagi ujian pada nenek. Nenek tu tak berhenti-henti duk tanya orang, cucu kau dapat berapa? Cucu kau dapat berapa? Sebab nak bagi tahu cucu dia dapat straight A UPSR. Kalau boleh dia nak pergi upah van yang buat pengumuman tu. Dapat 6A. Semua orang nak tahu. Akhirnya Wan tu, nenek tu diuji dengan riak, dengan takabur. Rupanya ujian nikmat itu lebih berat daripada ujian musibah. Subhanallah. Masya Allah. Jadi macam mana pun suami kita tu sebenarnya ia adalah satu kurniaan Allah bagi kita. Tak dapat kurniaan suami yang baik, dapat kurniaan apa? Dapat kurniaan pahala yang lebih besar yang Allah ingin beri di akhirat kelak. Subhanallah. Seorang mukmin itu Nabi sebut dalam satu hadis, sangat pelik sifat orang mukmin ini. Apabila diberi nikmat dia bersyukur, apabila diberi ujian dia sabar, kedua-duanya baik baginya. Faham tak? Orang mukmin, orang beriman dapat baik pun baik, dapat tak baik pun baik. Dia boleh memberi senyuman untuk dua-dua keadaan. Sebab dia yakin bahawa yang memberi daripada Tuhan yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita sambung sikit lagi. Kita sepatut habis pukul berapa ya? Pukul 11. Tiba-tiba pukul 12. Pukul 11. Kita start pukul 9.30, kita sampai pukul 11. Dia buka 2 jam, 1 jam setengah ya? Ya. Okey. Ya kuat tu, faham tu. Okey, baiklah. Kita sambung sikit lagi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sesungguhnya kelak Tuhanmu pasti memberikan kurniaannya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Subhanallah. Bertahan, sabar. Sebab apa yang kita tak dapat di dunia, Allah suruh kita sabar. Sebab kelak Allah akan beri di akhirat kelak sampai kita rasa puas, sampai tak terucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah pujuk lagi Nabi Muhammad. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Antara hikmah besar Rasulullah, diuji daripada kecil. Meninggal bapa, kemudian meninggal ibu, kemudian meninggal siapa? Meninggal atuk, kemudian lepas meninggal atuk, siapa yang jaga? Abu Talib. Allah memberitahu, mengingatkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah dulu kamu yatim? Dulu kamu yatim, kamu tak ada siapa-siapa. Tak ada ibu, tak ada ayah, atuk, nenek pun meninggal. Fa'awa, dan akulah yang bagi kamu perlindungan. Maksudnya hikmah besar kenapa semua orang yang berada di sekeliling Nabi yang patut menjaga Nabi, semua ditarik oleh Allah. Allah nak bagi Nabi faham daripada kecil yang jaga kamu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga harus faham, ibu-ibu sekalian, kadang-kadang terkeluar pada mulut kita kan, mak yang jaga engkau daripada kecil. Contoh time kita nak marah dengan anak kita, kita kecil hati dengan anak. Mak yang jaga engkau daripada kecil, masa engkau baby dulu mak tak tidur malam. Seekor nyamuk pun tak bagi kau gigit. Sekarang kau pergi berjalan tak bawa mak. Kecil hati. Anak tak bawa kita pergi berjalan, contohlah kan. Kita ungkit benda yang kita buat masa dia kecil dulu. Kita lupa yang jaga anak kita bukan kita. Allah ya Hafiz ya Muhaimin. Allah yang maha menjaga, yang maha mengawasi. Kita kata mak yang bagi kau makan daripada kecil. Yang bagi makan pada anak kita Allah ya Razak, bukan kita. Kita hanya pantaraan Allah saja. Kita sebut mak bagi kasih sayang, perhatian kepada engkau.
Tapi yang bagi kasih sayang bukan kita. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadi, Ya Wadud. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Cinta. Allah campak dalam hati kita perasaan kasih sayang, cinta yang meluap-luap sampai kita kuat memberi kasih sayang kepada anak. Sebab ramai mana ibu bapa di dunia ni yang mendera anak-anak mereka, betul tak? Tanpa belas kasihan, tak ada rasa kasih sayang pada anak. Bersyukurlah dalam hati kita Allah campak rasa kasih sayang tu, membuatkan kita kuat untuk menunjukkan kasih sayang. Kita kata mak yang besarkan kau, kita jangan lupa Allah yang kabir, yang mutakabbir, yang maha besar dan membesarkan, yang besarkan anak kita. Sebab apa saya sebut begini ibu-ibu sekalian? Ramai ibu-ibu orang tua meluah perasaan pada saya, kecil hati pada anak. Saya kata apa yang anak buat sekarang, macam dia melukakan hati kita. Hakikatnya jangan pandang anak yang menguji kita. Siapa yang menguji kita sekarang? Allah sedang menguji keikhlasan kita membesarkan anak. Allah sedang menguji sejauh mana kita boleh maafkan anak kita, tak kala kita boleh lepaskan marah. Saya nak tanya ibu-ibu, antara kesalahan kita pada anak dengan kesalahan anak pada kita, mana lebih banyak? Salah silap kita pada anak lebih banyak daripada salah silap anak kepada kita, ibu-ibu sekalian. Kalau kita tengok perangai akhlak dia begitu hari ini, ia acuan daripada siapa? Acuan kita. Masa kita didik dulu masa kecil, kita tak kenalkan dia betul-betul dengan Al-Quran, betul tak? Kita tak ajarkan dia betul-betul dengan ilmu fardu ain. Tapi bila hari ini dia buat akhlak yang tak baik, kita seolah menyalahkan atas bahu dia semata-mata. Nampak kan? Ya, kita sebenarnya tidak adil menyalahkan dia sepenuhnya. Sebab itu bila kita jadi ibu yang faham, ibu yang ada ilmu, kita juga akan minta maaf daripada anak. Selalu anak minta maaf dengan kita kan? Sekali-sekala mak nak minta maaf Along, mak nak minta maaf. Masa kecil dulu mak banyak pukul Along. Sebab Along je masa tu mak boleh harap tolong tengok adik-adik. Kadang budak tu boleh sebut balik, orang ingat mak dulu garang, mak tak sama dengan adik, mak tak pukul macam Along. Mak rupanya dia simpan. Betul tak? Saya cakap macam ni sebab saya ada banyak kes anak-anak muda yang trauma dengan ibu bapa. Sebab bila kes sampai kepada saya, contoh dia pukul anak, kata Ustazah, macam mana? Saya tak boleh berhenti saya pukul anak. Saya tanya, dulu awak dibesarkan dengan pukul ke? Betul, mak saya kuat pukul saya. Tapi sekarang mak saya dah berubah. Sekarang macam mana awak nak pulih? Awak pergi jumpa mak. Bila mak minta maaf, dia menangis. Lepas tu dia boleh berhenti. Rupanya ada trauma dia simpan. Dia tak sedar dia ada simpan dendam pada mak. Setiap kali dia marah anak, dia akan ungkit. Dulu mak kena pukul macam ni lah. Dulu mak masa kecil macam ni lah. Sebab tu mak boleh jadi orang macam ni. Jadi dia ulang skrip yang sama. Ibu-ibu sekalian. Sebab itu kalau saya cakap pasal ni, saya pun rasa sedih. Sebab saya pun ada anak 6 orang. Saya pun kadang-kadang hilang kawalan. Tapi apa yang saya boleh buat, saya tak boleh janji pada anak saya, Umi akan jadi ibu yang sabar, Umi akan berubah. Apa yang saya boleh buat sabar hari, saya minta maaf dengan anak. Umi minta maaf sampai kadang anak-anak menangis. Kadang saya minta maaf, Umi minta maaf sungguh-sungguh. Umi hilang kawalan tadi. Umi marah gini-gini. Ada waktu tu anak saya dah jati, dia terus jawab, Umi tak apa Umi. Kami pun buat salah. Umi marah sebab Umi salah. Kami pun ni. Maksudnya saling berbalas minta maaf. Walaupun kita dah tua, kita masih lagi jadi seorang ibu. Sekali jadi ibu, kita ibu seumur hidup. Betul kan? Jadi tak jatuh martabat kita, kemuliaan kita bila kita mau maaf dengan anak. Malah lebih tinggi kedudukan kita. Nabi Muhammad sendiri bila akhir-akhir dah nak sakit, dia sendiri minta maaf dengan semua para sahabat. Nabi itu kekasih Allah yang tak pernah buat salah. Masya Allah. Apa tak lagi kita, betul kan? Jadi saya nak tanya ibu-ibu sekalian, agak-agak anak kita boleh menuntut tak di akhirat kelak? Boleh tuntut tak? Tuntut. Ya Allah, aku jadi begini sebab ibuku, ya Allah. Ya Allah, aku begini sebab ayahku, ya Allah. Ya Allah, aku ingin menuntut ibuku tak mendidik aku dengan betul, ya Allah. Tapi bila aku besar, aku tak tutup aurat, aku yang dihina, aku yang dipersalahkan, ya Allah. Ibuku memaksaku bila umur aku sekian-sekian. Jadi kalau kita tak nak dituntut di akhirat, selesaikan di dunia. Dengan apa? Minta maaf. Mak minta maaf sebab mak tahu mak salah masa kau muda dulu, masa kau kecil dulu. Mak tak didik ni. Sampai anak kita kata, tak apa mak, saya maafkan mak. Maafkan tak mak? Ya, maafkan mak. Saya cakap begini sebab pengalaman saya, ada beberapa orang ibu-ibu jumpa anak tak nak berubah. Saya kata, Acik pernah tak? Hajah pernah minta maaf tak dengan anak? Tak pernah Ustazah. Lepas tu, tak lama, seminggu lepas tu dia bagi saya baca mesej dia dengan anak.
Saya buat macam Ustazah suruh, minta maaf sebab tak didik dengan elok. Tahu tak anak dia balas apa? Saya baca mesej anak dia. Anak dia balas, memang betul ibu, saya jadi macam ni sebab ibu. Saya tak semayang sebab ibu tak didik saya semayang. Rupanya anak tu simpan perasaan tu. Anak tu luah, tapi hujung tu yang membahagiakan. Saya maafkan kesilapan ibu, saya maafkan. Dan saya akan cuba berubah. Dia kata sejak daripada tu anak tu berubah. Faham tak? Rupanya yang selama ni yang menghalang anak tu nak berubah, dia memberontak. Setiap kali mak dia marah, dia nak cakap depan mak dia, mak yang salah. Jangan marah kita. Mak baru nak paksa kita berubah sebab mak berubah 2 tahun ni. Kita dah dibesarkan macam ni sekian lama. Nampak kan? Berapa kes saya, kalau ibu-ibu yang mengadu anak dah besar tak nak berubah, saya kata makcik cuba minta maaf. Mungkin ada kesilapan dan memang kita tak lari daripada buat silap. Subhanallah, Allahu Akbar.